والشهداء والصالحين كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izinnya dapat sama-sama pada malam ini kita menyambung kuliah kita. Malam ini 11 Syawal. Alhamdulillah, sebulan yang lalu kita telah mengikuti bersama dan masuk daftar diri di kem Ramadan. InsyaAllah banyaklah benda-benda yang kita dapat kutip di sana. Sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang perlu kita teruskan. Yang pertama sekali, di Ramadan InsyaAllah kita tepat masa. Semua tepat 7.39. Semua sampai tepat insyaAllah. Kita tak pernah tangguh. Kalau kata dia setengah jam dah, dan kita tak pernah awal. Alhamdulillah, tepati masa ni kita terus bawa di luar Ramadan. Tepati masa kita buat amal ibadat ke, masa kita bekerja ke, apa jadual kita buat, tepat masa. InsyaAllah satu. Yang kedua, di Ramadan kita banyak tambah nilai. Tambah nilai dengan beberapa sembahyang sunat, khususnya tarawih dan witir. Jadi lepas Ramadan terus juga kita tambah dengan amalan-amalan sunat. Tapi jangan bayar tarawih. Tarawih tak ada lah, suruh haji lebih. Tarawih hanya ada pada Ramadan. Witir, witir teruskan. Witir setengah orang dia faham Ramadan saja. Dah, witir ni sepanjang tahun. Teruskan tambah yang witir. Dan sembahyang sunat yang lain. Sunat tahajud, sunat hajat, sunat rawatib. Yang ketiga, dalam Ramadan juga kita di kem Ramadan tu kita bagi awal. Pasal kita nak makan. Jadi lepas Ramadan ni pun kalau tak makan, yang puasa sunat bagi awal lah. Yang tak puasa sunat pun bagilah awal. Sekurang-kurangnya. Dan buat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Sembahyang sebelum masuk waktu subuh. Sekurang-kurangnya. Tapi betul tu bolehlah bola, itu panjang, setengah jam, sejam dan sebagainya. InsyaAllah malam ni saya nak baca kitab yang tak ada. Bidan kita. Beberapa tajuk itu kita tinggal. Sebab apa tinggal? Sebab dia berulang sama dengan tajuk kitab yang satu lagi. InsyaAllah ada ke kita? Kita nak baca, kalau yang Jawi, edisi Jawi, muka surat 118. Tengok tajuk yang Rumi pun tajuk dia apa? Bahagian kedua, cara-cara meninggalkan maksiat. Tengok di belakang tu, hadis dia. Jadi yang beberapa tajuk kita tinggal, dia sebab ada persamaan dengan kitab yang satu lagi. Sekarang kita kecil dan paruhan. Baik, bahagian kedua, cara-cara meninggalkan maksiat. Ketahuilah hai talib. Talib makna santri, student. Jadi kita semua ni pelajar.
belajar tua. Tapi belajar ni lagi ada ayat di kandung badan belajar. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, wahai penuntut, bahawasanya agama itu terdiri dari dua bahagian. Agama itu sendiri, yang kita kata kita hidup beragama. Apa dia agama ni? Agama ni dia kena ada dua benda. Yang pertama, meninggalkan maksiat. Jenis maksiat kena tinggal. Apa dia maksiat? Maksiat ni bila pencegah maksiat tangkap. Itu orang awam faham. Bukan hal itu. Maksiat ni benda-benda yang Allah derhaka kepada Allah, yang Allah tak bagi buat, tolong tinggal. Baru kata hidup tu beragama. Yang kedua, mengerjakan taat. Taat tolong buat. Taat ikut patuh perintah Allah, buat apa yang Allah suruh. Maksiat benda yang derhaka. Jadi maksiat ni perkara yang derhaka kepada Allah, nama dia maksiat. Orang yang buat maksiat bahasa Arab panggil asi. Orang yang buat taat bahasa Arab panggil muti'. Jadi agama ni dua. Yang taat buat, yang maksiat tinggal. Tapi kalau dia yang taat pun dia buat, yang maksiat pun dia buat, itu maknanya tak cukup lah. Agama ada tapi tak cukup. Semayang pun semayang, judi pun main, kepayang juga, tekukong juga, semayang juga, ekong pun main juga. Itu makna dia tak cukup, agama tak cukup. Jadi semayang buat, judi tinggal, puasa buat, apa itu haram riba tinggal, zakat keluar, rasuah tak makan, begitulah seterusnya. Baik, kemudian Imam Ghazali buat satu komentar lagi. Meninggalkan maksiat adalah lebih berat daripada mengerjakan taat. Dua-dua ni banding, dua-dua berat. Nak buat taat ni pun berat. Taat yang wajib tu berat, taat yang sunat lagi berat. Contohnya puasa nak cukup saya tak mula ni. Esok dah mula. Jangan sampai habis 30 hari 28 Syawal, tinggal berapa hari lagi? Tinggal 6, confirm tak dapat. Tak malah sunat. Tapi taat, meninggalkan maksiat lebih berat. Maksiat tu kalau kita duduk jadi sebati dah. Contohnya kita duduk biasa dah sembah, kita nak kena murung sikit, kan? Jadi tabiat dia buruk. Tinggal burung ni lebih berat daripada baca Quran. Baca Quran ni memang berat, tapi boleh baca juga. Hari itu ni bila puasa, walaupun tak khatam dah juga pegang sah. Ringan sikit daripada nak tinggal hak maksiat. Puasa burung terus-terusan. Pasal dia melangkah burung jadi aktiviti dia. Itu yang kata dia meninggalkan maksiat lebih berat daripada mengerjakan taat. Kerana mengerjakan taat senang dibuat oleh setiap orang. Walaupun dia kata senang, ramai kata dia buat, tapi nisbah banding dengan dua perkara tadi. Nak buat taat ramai orang boleh buat. Ramai orang semayang, tarawih itu penuh masjid, melimpah masa 8 pertama tu melimpah. Saya pernah main sekali masjid ni. Tapi sampai lebih tu tengok orang muda-muda balik, tua tinggal. Pasal apa? Saya muda tak lah kan. Tak malah lepas balik dia bilang, itu pun dia buat. Kita kata pasal apa balik? Itu pun saya buat. Ustaz pasal tak buat langsung. Tak buat langsung, nak kata apa? Dia tak buat kan? Itu kira senang berbanding dengan tinggal maksiat. Tetapi meninggalkan syahwat ataupun maksiat hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang siddiqin. Dia pangkat tinggi sikit. Siddiqin yang boleh tinggal maksiat ni
Dia jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, tangan, kaki, hati, apa semua, tak terlibat dengan maksiat. Orang tu dia panggil siddiqin. Moga-moga kita yang baca telah kitab ni dapat juga, kalau tak penuh pun peratus tu dapat lebih tu. Jadi orang yang buat taat ni senang berbanding dengan tiga maksiat. Ramai yang boleh buat taat, tapi tak ramai yang boleh tinggal maksiat. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Orang yang berhijrah dengan sebenarnya ialah orang yang berhijrah daripada kejahatan. Hijrah yang betul-betul hijrah ni makna pindah. Pindah muhajir yang sebenarnya dia tinggal jahat. Ini kita baca apa benda yang haram, benda yang jahat, apa maksiat zahir ke, maksiat batin ke, lepas dia tahu dia tinggal. Itu baru nama orang yang berhijrah. Kalau dia baca, dia tahu, tapi dia masih tak tinggal lagi, orang itu belum nama orang yang berhijrah. Dan mujahid yang sebenarnya ialah orang yang memerangi hawa nafsunya. Mujahid ni pejuang. Pejuang jalan-jalan, pejuang di Medan, kawan-kawan kita di Suria, di Mesir, mereka berjihad di Medan. Itu pun jihad. Tapi ada lagi jihad yang besar, jihad yang sebenarnya memerangi hawa nafsunya. Nafsu kita tak mau buat benda-benda baik. Nafsu kita tak mau bagi infak, masa dapat duit kita cari payah, betul minta derma budak ya. Nafsu kita tak mau bangkit awal. Nafsu kita macam-macam yang kita boleh lawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu ni mana mujahid yang sebenar. Dalam hadis Nabi bagi kita dua, yang berhijrah sebenar dan mujahid sebenar. Hijrah sebenar tinggal daripada jahat. Tinggal jahat je nak kena apa dia benda jahat, apa dia benda maksiat. InsyaAllah Imam Ghazali dalam kitab ni dia cuba rongkai pada kita benda-benda yang maksiat tu yang kita kena tinggal. Fasal pertama, cara meninggalkan maksiat yang zahir. Jadi maksiat ni ada zahir, ada batin, ada luar, ada dalam. Pertama sekali zahir ni apa dia? Maksiat anggota. Maksiat yang melalui anggota kita ni. Yang melalui anggota luar ni nama maksiat zahir. Ketahuilah bahwasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu. Imam Ghazali kata, kalau buat maksiat, buat benda yang derhaka, pertama sekali dia kata, benda yang derhaka kita buat ni melalui anggota badan kita. Anggota badan ni merupakan nikmat Allah yang dianugerahkannya kepada. Allah bagi mata, Allah bagi telinga, bukan dekat mata dan penglihatan sekali. Mata kita ada, nampak lah tu. Allah bagi telinga, telinga ada, Allah bagi dengar. Itu semua namanya apa dia nikmat yang Allah bagi. Jadi kita mata kita silap guna. Allah suruh guna benda-benda baik, kita pergi tengok haram. Telinga pergi dengar benda-benda yang haram. Tangan kaki begitu, bila buat maksiat berarti dia salah guna nikmat. Dan menggunakan amanah yang diberikan kepadamu. Jadi ketika engkau menggunakan anggotamu untuk melakukan maksiat, bermakna engkau menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkan dan mengkhianati terhadap amanah yang diberikan.
Biasanya kita kata kenah ni hak ambil duit orang, hak duit tu dia guna pergi silap, pecah mana. Rupa-rupanya orang yang mata dia pergi tengok hak haram pun pecah mana. Orang tak pernah kata lah. Tak pernah kata pasal tak ni. Kita tak pernah dengar, kita ni tak ada dengar sahabat gitu ya. Pecah mana? Mata kita pergi tengok hak haram, telinga dengan hak haram, dibuat hak haram, langkah di tempat haram. Ini salah guna nikmat yang Allah bagi anggota tu kepada kita. Dan anggotamu adalah rakyatmu. Kita ni presiden ke, raja ke, boleh panggil lah. Diri kita tu, kita tu, hati kita. Dan anggota ni merupakan rakyat. Maka hendaklah engkau berfikir baik-baik. Al-Ghazali nasihat kita, tolong fikir, atur bagi elok. Bagaimana sepatutnya engkau menjaganya. Fikir adalah mata nak jaga macam mana. Nak jaga mata kena beli emo. Tu bukan nak apa tu. Nak jaga mata, jangan buat benda yang maksiat. Apa dia maksiat mata? Lagi dia ada 2-3 benda maksiat mata. Ada yang kita pasal, ada yang kita tak pasal. Kita tak tahu lagi. Ada yang kita tahu lah. Hendaklah engkau berfikir baik-baik bagaimana sepatutnya engkau menjaganya. Jaga bagi dia jadi elok. Mata ni dia syukur nikmat yang Tuhan bagi dia. Telinga macam mana, kaki macam mana, lidah macam mana. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Ini hadis panjang, cuma dia ambil sebahagian. Daripada yang panjang tu peluang sikit. Maka kamu semua adalah pengembala, yakni pemimpin. Kita semua kata Nabi ibarat macam pemimpin. Dan kamu semua akan ditanyai tentang pengembalaannya, kepimpinannya. Bila jadi pemimpin, Allah akan tanya di akhirat nanti. Hadis ni yang Nabi abang, isteri, suami, suami dia ada jaga anak buah dia, ketua jaga anak buah dia. Kita ni ada orang yang dia banyak anak buah, ada orang sikit. Paling kurang kita ni tak libat dengan NGO, dengan apa tak libat. Duduk seorang-seorang nikah benda. Ada, nampak tak semua nikah? Nikah je ni. Jual lah kan. Duduk seorang-seorang, dia jadi rajin mata dia, telinga dia, tangan dia, kaki dia, mulut dia, lidah dia. Itu nak kena tanya. Okey, dia lajak sikit pergi nikah. Isteri dia nikah dua, isteri muda dia. Dapat anak dia pula. Itu semua nak kena tanya. Jadi ketua pula, ketua kampung, ketua taman, ketua jabatan, apa NGO apa lagi macam-macam tubuh setiap hari itu, semua tu akan ditanya. Kamu semua pemimpin. Tiap-tiap kita pemimpin. Sama ada pemimpin itu kecil atau besar. Jadi kalau besar, besarlah soalan. Tapi kalau besar, dia boleh buat beres, cantik dia, urus dia tak, Allah dia banyak. Sebab tu dalam hadis yang lain, pemimpin yang baik itu di akhirat nanti dia orang hebat. Dia disenaraikan di tempat VVIP. Berat dia pemimpin. Tak apa kalau dia jaga amanah elok, jarak dia tinggi. Kalau dia tak elok, ini yang berat. Allah akan tanya dia macam-macam soalan. Dan kamu semua akan ditanyai tentang kepimpinannya. Dan ketahui olehmu bahwasanya semua anggotamu akan bersaksi ke atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak, dengan menuturkan perkataan yang lancar dan terang.
Semua anggota kita jadi saksi. Tangan kata saya yang boleh, mata kata saya yang tengok. Sekian-sekian hari bulan saya tengok orang itu saya ada. Kaki kata saya yang ada. Semua anggota kita dari ujung rambut sampai ujung kaki akan jadi saksi atas segala perbuatan kita buat aktiviti kita atas dunia ni. Aktiviti baik ke tak baik ke, semua akan ditayang, ditunjukkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik, yang jahat, semua akan ditunjuk dan anggota jadi saksi. Anggota tadi pula dengan menuturkan perkataan yang lancar dan terang. Hari ini mulut cakap, mata tak cakap. Akhirat nanti bukan cakap, mata, tangan semua boleh cakap. Macam mana? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Allah yang bagi. Kan? Kalau Allah tak bagi mulut cakap, tak cakap lah. Ada lancar benda tu jadi stroke habis tak cakap. Kan? Atau hak lancar penceramah yang hebat tu, bila stroke tak cakap. Jadi sana akhirat Allah suruh tangan pula dia lihat boleh. Baik. Anggotamu akan mendedahkan segala rahsiamu. Anggota kita cakap betul. Dia dedah habis hak kita apa tak tahu tak dunia ni hari itu mau tak dedah. Hari itu dia terpaksa dedah. Dia kena sebut. Allah kunci dah mulut. Mulut tak ada cakap dari dunia, hari itu nak kunci. Bagi anggota lain pula cakap. Mendedahkan segala rahsiamu di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman yang selalu kita baca Yasin, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Ini bukan Yasin, ayat di bawah, ini surah Nur. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari itu, hari kiamat. Hari kiamat ni kita beriman, yakin dia akan ada. Dah ni tak sampai lagi, kita beriman tak ada. Allah dah hafal siap-siap apa yang ada pada hari kiamat nanti. Hari kiamat itu akan bersaksilah ke atas kamu oleh segala lidahmu, tanganmu dan kakimu dengan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di dalam dunia dulu. Hari itu mengaku habis. Hari atas dunia tak mengaku, pergi sana mengaku. Bila tarikh, jam, waktu semua dilaporkan. Dia tahu mana? Dia bawa iPad pergi, tak tahu. Lepas tu dia tahu mana? Rekod Allah Ta'ala dah dekat. Tanya betul. Dia boleh ingat Allah Ta'ala tadi, keupayaan ingat balik. Lah ni kita lupa. Hak tu sudah lupa. Tambah orang tua ni lagi lupa. Kunci tak tahu mana pun lupa. Betul ya? Bila orang tu dia lupa hak baru, dia ingat hak lama, itu bertanda orang tu sudah tua. Betul ada kita dah? Tak ada, tak tua. Hak lama-lama dia ingat. Hak mengaji darjah satu ni, darjah satu dengan kawan tu, kawan ni, cikgu ni belajar. Dia boleh ingat, dia terkalau ingat balik. Tapi hak petang tadi ni, kunci tak mana-mana. Nama telefon pegang dah tak mana. Tak mana. Saya tak mana. Dia pegang, dia tak mana. Lupa. Spek mata kuat cari pagi, tak jumpa. Mana spek mata ayah? Ayah tu, anak tu tengok. Mana? Tapi mana dia tak spek tu? Dia cari mana dia? Nak kena nak duduk kita ya. Tak pun bagi dua tu dia kata, buka hari aku baru beli. Itu tanda doa tu. Kalau lupa habis itu tanda doa, tanda doa. Tapi akhirat nanti Allah lagi ingat balik. Ingat balik tahun 70-an, tahun 71, 72, 80, 2000, semua boleh ingat balik.
Hak zaman kita seorang-seorang ada bujang, lepas tu kahwin, lepas tu jadi bujang lapuk, semua tu ingat. Allah beritahu kau ingat balik. Allah berfirman lagi, Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin. Dan surah Yasin yang selalu kita baca. Yasin ni biasanya orang baca apa? Nak naik rumah, masuk rumah baru. Lagi anak kita nak ambil kuasa UP Mesah baca Yasin. Lagi nak ambil kuasa PMR, SPM. Lagi nak apa lagi nak kenduri malam Jumaat baca Yasin. Macam-macam semua baca Yasin. Dalam Yasin ni satu ayat kita tengok. Mari kita tadabbur satu ayat dari surah Yasin. Pada hari ini, maksud hari kiamat, kami akan kunci mulut-mulut mereka dan akan bercakap kepada kami tangan-tangan mereka dan akan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa-apa yang telah mereka perbuat di dunia dahulu. Tak payah cari saksi lain. Saksi lain jauh kan? Allah Ta'ala bagi di tangan kaki anggota kita yang jadi saksi. Apa yang aktiviti yang kita buat atas dunia, baikkah tak baikkah, dia jadi saksi. Bila kita tengok ayat tadi kata Imam Ghazali, maka jagalah baik-baik seluruh anggota. Anggota yang Allah bagi kat kita, alhamdulillah kita ni semua bukan OKU. Kita tak nampak OKU dalam majlis ni. Maknanya cukup lah. Kita ni cukup anggota. Bila cukup ni tolong jaga ni lah. Jaga maksudnya jangan sampai anggota yang Allah bagi kita buat maksiat. Khususnya anggotamu yang 7. Anggota tu banyak lah daripada ujung apa sampai ujung kaki. Tapi dia kata fokus yang 7 ni. Kerana pintu neraka itu 7 pula. Neraka ni ada 7 pintu. Kemudian kita ada 7 anggota yang ghalibnya dosa ni akan dilakukan oleh salah satu anggota yang 7 ini. Dan telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh kumpulan yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan salah satu di antara 7 anggota badan. Apa dia 7 anggota ni? Maksiat zahir, maksiat yang dilakukan oleh anggota ini. 1, mata. Mata kita. Alhamdulillah Allah bagi kita mata. 2 biji mata. Berapa cukai tak tengok. Agak-agak kelabu kita tambah power ya. Pakai spek tambah power. Lepas tu tak mau juga bukan tak. Tak mau juga dibuat macam mana pun. Mata Allah. Yang kedua, telinga. Anggota yang kedua, telinga. Dua telinga. Semua ada 2 telinga. Boleh dengar. Ada orang yang dengar jauh, ada orang dengar dekat. Orang-orang dengar, lepas tu lama tak dengar. Lepas tu orang kata lembu, dia kata apa dia? Ibu. Tu orang tak dengar. Lepas tu ibu pun tak dengar, apa pun tak dengar dah. Allah Ta'ala tarik. Ada orang yang Allah Ta'ala tarik awal, ada orang yang Allah Ta'ala biarkan dia. Yang ketiga, lidah. Yang keempat, perut. Yang kelima, kemaluan. Yang keenam, kaki. Dan yang keenam, tangan dan kaki. Ini 7 anggota. Anggota 7. Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Jaga 7 anggota ni, jangan sampai dia terlibat dengan maksiat. Jadi maksiat ni kalau buat daripada anggota, nama dia maksiat zahir. Dan masa sini kita tengok satu lagi.
Yang pertama, menjaga mata. Mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau dapat melihat segala sesuatu. Buat mata banyak Allah. Allah Ta'ala buat cipta hebat. Walau benda mata boleh perhati. Ini dia berserat. Dia tak arti, bukan bincang dia tak pandai. Nah, habaq kata mata ni Allah ciptakan kita untuk dapat melihat segala sesuatu sehingga engkau dapat menggunakannya dalam menunaikan segala hajatmu. Allah bagi kita tengok. Dalam ni ada apa? Ada ayat. Bila ada ayat, kita nak guna ayat ni apa? Kita nak minum. Tu Allah bilang minum. Itu sunnah hajat kita. Tengok lagi, tengok jam. Jam pukul 8.35. Hajat kita nak dapat berbiasa. Kita kena pergi lagi berbiasa. Jadi mata ni tengok pada sunnah hajat. Tengok apa lagi? Tengok takwih 5.54 subuh. Jadi nak kena hajat bagus belum 5.54. Tengok, mata Allah suruh tengok. Dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban ciptaan langit dan bumi. Allah buat macam-macam langit bumi dan benda-benda ajaib yang kita boleh tengok. Tak cukup kampung kita, pergi tengok tak lain lagi. Dunia pergi tengok, pergi melawat, tengok benda-benda yang Allah buat. Buat tengok ni apa? Buat ambil supaya engkau dapat mengambil i'tibar daripadanya. Mata tengok, ambil i'tibar. Ni hadis orang tua, hadis Nabi. Jangan jadi mata kayu. Saya tengok mata kayu. Tak tahu, orang tua tahu. Saya mata kayu. Kayu ada mata-mata kan apa? Jangan pula jadi telinga kuali. Kuali ada dua telinga, kita tak ingat. Dan satu lagi, jangan jadi hidung nanas. Hidung nanas tak apa-apa. Hidung kita jangan serupa hidung nanas. Telinga jangan jadi telinga belakang. Jadi mata ni tengok ambil pengajaran. Peristiwa setiap hari ada. Tengok. Engkau boleh tengok YouTube ke, tengok CD ke, tengok TV ke, tengok depan mata ke. Semua tu tengok ambil pengajaran. Dengan tengok lepas tu biasa penuh DVD tengok dan sikit lagi pengajaran. Tu tak ada apa nilai. Jadi bila mata ni Allah cipta untuk kita melihat, kita guna, Imam Ghazali nasihat pada kita, maka peliharalah matamu daripada 4 perkara. Mata tolong jaga, jangan rosakkan dia, jangan khianat dia, tak benar. Yang pertama, melihat perempuan yang bukan mahram. Melihat aurat perempuan yang bukan mahram. Mahram tu baca yang betul. Tapi orang dia sebut muhrim. Dan orang sebut tu dia walaupun tak betul tu orang sebut. Yang betul dia tuan-tuan, Sungai Korok kan Sungai Korek. Betul. Betul. Sungai tu Korok kan Korek. Korek kan. Tapi dah orang sebut Sungai Korok, kita seorang penjaga Sungai Korek boleh. Tak betul pun dah orang cakap, pakai jadilah. Cuma beza muhrim dan mahram ni bahasa Arab. Muhrim ni orang yang sedang ihram. Yang ihram pakai ke ihram tu ihram haji ke, ihram umrah ke, nama dia muhrim. Kalau yang haram kahwin ni nama dia mahram. Kalau bulan nama dia muharram. Dia beza. Tulis tak sopa. Kalau tu Jawi ya, tulis Rumi lah dia lah. Jadi melihat perempuan yang bukan mahram. Melihat tu lihat aurat.
Yang mahram ni apa dah? Yang mahram kita ni nak kena tahu. Mahram ni makna yang haram kahwin. Dengan yang mahram kita ni pertama mak. Atas pada mak. Mak panggil apa? Atas pada mak. Tu. Atas pada tu. Coba. Tu-nya. Lepas tu mak tu-nya. Tu-ni. Lepas tu tu-nyut. Lepas tu tu-nyi. Itu yang asal yang bunyi tu. Tak ada kena-kena. Tak tahu lagi silap panggil apa. Kalau ada titik barang kita pinggir betul, mak tu-nya semua akan jumpa Siti Hawa. Tu semua nama dia mahram. Yang kedua, anak, cucu, cicit, cium, piuk sampai bawah. Itu mahram. Yang ketiga, saudara perempuan, kau adik. Tiga. Yang keempat, mak menakan sebelah ayah. Ayah kita ada adik dia, ada mangga, maklum, maksu, mak apa semua tu. Kalau 9 mudah untuk lebih tu kena tambah. Maklum, dua mangga, 3 malam, lepas tu manjang, lepas tu mahtam, lepas tu baru habis masuk. Kalau ada double kena tambah. Mak puan atau pak tuan tambah lagi. Cuba tak lebih lagi tambah. Pak tuan 2, pak tuan 3. Semua tu namanya mahram. Sebelah mak, sebelah ayah. Begitu juga mak menakan sebelah mak. Tu menakan sebelah ayah, tu menakan, ini namanya mahram sebab nasab. Yang kedua, mahram sebab susu. Seorang budak kecil, bila dia menyusu kat seorang perempuan, maka perempuan tu jadi mak susu. Pak dia jadi pak susu. Walau pak tak bagi susu, tak pada-pada jadi pak susu. Tapi kena 5 kali kenyang. Soalan, kalau dia menyusu dengan lembu, apakah lembu jadi mak dia? Dah, dia kira menyusu anak dia. Susu lembu kahwin tu tak jadi mak susu. Begitu. Hak mak susu ni, apabila dah dia korang berlaku, orang Arab dulu memang jadi. Contoh yang ambil belah nak ikat puan, nak pergi selamat tu, carilah keluarga kita bagi menyusu. Selesai. Pasal ini hukum aurat nanti. Yang ketiga, jadi mahram sebab musaharah. Musaharah ni sebab kita nikah dengan seorang perempuan, mak dia jadi mak kita. Mak panggil mak mertua. Menantu, mertua, ipar, dua ibu adik, semua dia jadi mahram. Mahram ada dua. Satu mahram yang mu'abbad. Mu'abbad ni selama-lamanya. Satu lagi mahram mu'abbad, mahram sementara. Adik ipar kita ni mahram sementara. Kalau kita kau dia nanti nak nikah dengan dia pun boleh. Ataupun cerai kau dia dengan dia boleh. Itu mahram sementara wafat. Ada yang jadi mahram photostat. Mahram photostat ni mau menakan isteri kita. Memang mahram kita selama mana kita dulu dengan isteri kita. Tapi kalau isteri itu mati ke cerai ke, dah dia tak jadi mahram. Dan masa walaupun puasa jadi mahram tu tetap tak boleh salam. Jadi baru dia bayar dari Kuala Kangsar, salam pun dah minggu kan, dah apa. Dah buat lagi salam kan. Baik tuan. Ni mata jaga bukan tengok perempuan, melihat aurat perempuan yang bukan mahram. Kalau tengok makna dia buat haram. Takkan tak tengok ustaz depan kita tak tengok bazir. Mata dia tu jadi haram. Di mata kena tengok. Nabi pernah kata kat senari, dah tengok ni Nabi kata lakal ula wa alaikal saniyah. Yang pertama tak salah. Tengok pertama tak salah, malah tertengok. Tapi yang salah tu wa alaikal saniyah. Hak kali kedua. Kalau gitu ada yang buruk dan bawa jenam, dia tengok-tengok tak pergi lah. Pasal baru kali tahu. Tak apa dia yang buruk, Tuhan tahu cara nak layan yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat gambar-gambar yang lucu. Ya,
yang membangkitkan syahwat di dosa mata. Ada CD-CD yang lucah, yang banyaklah melayari internet ni, mengaku banyak. Tentu tu dia berhenti lama, dia sehingga filaman tu dia guna apa tu tu mata dia dah jadi haram. Yang ketiga, melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Tengok orang, tengok kawan ni lepas tengok tu buat satu analisa lah. Dia ni segan. Kalau dia segan, dia ni susah pasal apa? Pasal segan. Kerja segan. Kerja makan sopa bewak dahulu. Itu kurang. Tengok kawan ni pula, hitam sopa fumpuk dalam. Tengok dengan pandangan penghinaan. Itu hurek soalan kepala tu. Hina macam ni dan dianalisa tuan-tuan. Itu jadi hal. Yang ketiga, yang keempat, melihat keaiban orang lain. Aib ni benda yang tuat ya. Aib ni boleh jadi aib pada agama, boleh jadi pada dunia, boleh jadi aib pada tubuh badan, boleh jadi aib pada rumah tangga, boleh jadi aib pada serta kereta badan. Itu aib. Tengok benda aib. Aib ni kita ada aib. Kita ada kelemahan masing-masing. Semua orang ada. Dia ni bab agama kemah. Tapi ada bab dunia dia aib. Kereta dia tak pernah masuk. Dia ni dunia kemah. Kereta cantik smart. Bab agama suruh gajah. Seminggu mesti ada gajah 3 kali, gajah toknya 4 kali. Tambah-tambah tu tepi apa gajah tu lah. Tu aib dia, aib pada agama. Aib dia adalah, kita ni semua ada aib. Kalau gitu, pergi cari memang jumpa. Di badan kita ada panau, ada apa. Pergi selak baju, jumpa. Kalau tu aib, jangan cari, tolong tutup. Kalau ada aib, dalam hadis Nabi kata, siapa-siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Tapi kalau tutup dia tak boleh, nak kena buka. Kalau boleh tu kita tulis sikit satu semua yang member kita boleh tahu aib dia. Kan? Sambil bila tidur kan, tak sikit lagi. Dulu suruh lah dalam pihak tak payah mencari aib. Jadi ini antara dosa mata. Rumusan yang kita baca malam ni, agama ni ada 2. Satu, tinggal maksiat. Yang kedua, buat taat. Yang kedua, nak tinggal maksiat ni lebih berat. Bila kita berat, kita kena lawan, kena mujahadah. Lebih berat daripada nak buat taat. Orang yang boleh tinggal maksiat, orang ni nama dia berada di darjah siddiqin. Yang kedua. Yang ketiga, maksiat ni ada zahir, ada batin. Yang zahir ni melalui anggota zahir. Anggota zahir ada 7: mata, telinga, mulut, lidah, mulut ke perut, kemaluan, tangan dan kaki. Kemudian Imam Ghazali baru uraikan kita antara dosa-dosa mata ada 4 ni. InsyaAllah umur panjang kita akan sambung jaga telinga. Malam ni 11 Syawal kita berbiasa dulu lah. Nanti kosong kami ni. Kemudian bahawa sudah bukan kosong kan. Kita berbiasa dulu insyaAllah. Jadi kita panjang. Allah subhanahu wa ta'ala ala bisawab. Dia ada apa-apa soalan dengan kalau ada. Ya. Kalau tak muncul tapi melihat orang itu termasuk apa? Ya. Dalam television tu Termasuk. macam kita apa? Ya. Termasuk. Kita dah buat dia. Tengok berita sudah. Apa sampai mana? Kita nak berita kan ada. Itu yang kata payah tu. Kan? Payah tu nak kena lawan. Nak kena buat macam apa? Takkan kita mampu tetapi tolak. Dan akan nak pakai geluk kan? Boleh kan?
Tapi itu yang kata nak tinggal maksiat tu dia buat lama. Nak tinggal tu payah. Dia macam-macam alasan dia. Payah semua orang yang nak tinggal maksiat yang dia sudah lakukan. Masih ya. Baik, terima kasih. Jadi hantu tu dia panggil mufat, kan? Tapi Imam Nawawi kata jenis ni boleh mufat, boleh apa? Ada 6 kes pengecualian. Contohnya pada tadi lah, dia kena apa? Dia ni bahaya. Dekatkan dia akan cerita habis. Tu. Ataupun apa lagi? Kita nak minta pandangan dia. Kata yang ni macam mana anak Pak Long ni. Dia tahu betul anak Pak Long tu bukan ni. Nak kena apa? Pasal orang main tanya. Anak Pak Long ni nampaknya semua orang lalu dia kakak itu sebab tak kira. Yang kata minyak tu. Ni minyak karat. Dia menangkap. Kita abang tu bukan pasal aib dia. Abang tu ada dasar nak nasihat kepada kawan. Dan kalau dia dah buat aib terang-terang, dia buat maksiat terang-terang, tak peduli lah, dia seronok pula kalau orang tahu. Tiga tu kita sebut tentang keburukan, tak nama kita sebut aib dia. Ada 6 kes kecuali yang aib tu boleh kita sebut, tak payah tutup. Bahkan disuruh pula kita sebut benda-benda aib. Macam lah soalan itu saya jawab. Kalau soalan macam ni jawab macam ni. Ulang lagi soalan. Naik berlaku dekat anak sendiri dah. Ya, faham. Dia buang dia tahu pak dulu. Dia tidak tahu. Satu baik, ramai kawan-kawan kami semua bawa hari lalu bawa biasa lah bawa dari segi dengan dia mana. Jadi benar adik saya melakukan sedia jadi untuk main. Dalam bersama Ustaz dia ada kesempatan di usia dia untuk Mesej mula-mula ada ayat sampai dia pun buka dia salah satu mesej itu betul dia buat tak suka dekat adik saya. Lepas tu adik tak suka dia bawa dia jalan tadi ini dia mak sekali bawa dia ini penting. Tapi sebenarnya itu mesej yang penting. Kita dapat tahu dekat dia pula dia bila ni kan bila saya panggil orang itu Ada boleh, atau memang boleh. Yang saya sebut tadi memang boleh. Atau mula tak nak lah. Mula tadi tu dah saya buat nak bini gue lah.
Dan saya pun tak betul dia orang-orang yang masih tak begini pun tak suka dia. Saya pun tak betul sampai saya ada kan itu. Oh tak, memang disuruh rojok kita Riyadhus Shalihin tak cakap dengan hukum dia haram. Tapi ada orang yang Nabi suruh tak cakap. Dia panggil Muqtadi'. Kalau waktu guru begitu tu lagi tak boleh cakap, lagi tak dapat. Tak boleh cakap. Jadi dia yang pilih dan juga. Lepas tu kita suruh dan kena dapat. Jelas buat tu kena orang. Cuba yang tu. Okay, kono. InsyaAllah banyak kita sambung lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واهزم من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر اخوان المستضعفين في مصر. اللهم انصر اخوان المستضعفين في سوريا. اللهم انصر اخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن والاهم. اللهم عليك بالسيسي ومن والاه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله.